Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah tuan-tuan, uh, rupanya memang Allah Ta'ala ada sebut langit punya pintu-pintunya. Jadi ini antara petanda-petanda, ataupun ada yang kata ini mungkin teori black hole. Allahu alam. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini, dan insya-Allah pada pagi ini Alhamdulillah kita masuk hari yang ke-14 Ramadan, dan saya akan mengulas serba ringkas dalam 10 minit macam tu, isi kandungan juzuk yang ke-14 sempena hari ke-14 Ramadan. Juzuk 14 mengandungi dua surah, iaitu surah Al-Hijr, maksudnya kawasan berbatu tempat tinggal Nabi Saleh ataupun dipanggil Madain Saleh di utara Madinah. Dan juga surah An-Nahl, lebah. Kenapa surah itu Allah Ta'ala cerita banyak nikmat kepada manusia, dan antara satu nikmat yang dikurniakan kepada manusia kewujudan lebah. Okey, surah Hijr ni beberapa topik yang boleh kita bincang. Antara contohnya ayat ke-9. Ayat ini Allah Ta'ala cerita mengenai jaminan untuk menjaga Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-9, Allah kata, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikra, Al-Quran, dan kami yang menjamin penjagaannya. Ini antara bukti kehebatan ataupun mukjizat Al-Quran, walaupun sudah 1400 tahun, ia tetap kekal, tidak ada perubahan. Dan dengan ayat ini kita risau. Biasa orang duk sebar dalam WhatsApp, media sosial, surah-surah palsu. Mereka boleh buat apa saja, tetapi Al-Quran tetap dijaga oleh Allah kerana ayat yang ke-9. Dan wujudnya orang yang menghafaz Al-Quran dan para ulama yang secara berterusan mengkaji Al-Quran adalah sebagai satu mukjizat daripada ayat ini. Cara Allah Ta'ala nak jaga Al-Quran. Kemudian ayat yang ke-14, Allah Ta'ala kata ini nak cerita kedegilan musyrikin Quraisy. Allah kata, walau fatahna alaihim baban minas sama' fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absarna. Allah Ta'ala ceritakan di sini bagaimana kedegilan musyrikin Quraisy. Kalau sekiranya Allah kata kami buka satu pintu langit kepada mereka, lalu mereka naik ke atasnya untuk melihat kebenaran Allah, mereka tetap juga mengingkari dan kata mereka sebenarnya tidak naik ke langit tetapi ditipu ataupun disihir oleh Muhammad. Ini nak cerita kedegilan mereka untuk menerima kebenaran Islam. Walaupun begitu, kalau kita baca tafsir moden lah, contohnya tafsir Al-Munir, pengarangnya Wahab Az-Zuhaili, Profesor Almarhum Profesor Wahab Az-Zuhaili, dia kata ini satu petanda yang dikatakan pintu langit, mungkin black hole, Allahu alam, tapi petunjuk itu ada. Allah Ta'ala sebut pintu langit. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala sebut banyaklah nikmat-nikmat, keajaiban dia di bumi semua sekali. Antara satu yang saya nak sentuh, kegunaan angin. Ayat yang ke-22. Allah kata kami utus angin sebagai lawaqih, ejen pembawa. Ini maksud pembawa awan dan sebagainya. Bahkan saya pernah pergi haji tahun 2015, dan kami duduk satu kemah dengan kaki tangan emas. Ada seorang pilot menceritakan di langit sana tu ada jet stream ataupun sungai angin, yang mana kalau pilot yang berpengalaman, dia boleh cari jet stream, lalu bila masuk dalam jet stream tu, sungai angin tu berkelajuan katakanlah 300 km sejam. Kapal terbang tu sendiri pun kelajuannya 700 km sejam. Bila masuk dalam tu akan berganda menjadi 1000 km sejam, dan perjalanan tu boleh dipercepatkan. Dan bila saya dengar cerita dia tu, lalu saya terus teringat ayat yang ke-22. Allah Ta'ala sebut angin itu kami utus sebagai ejen pembawa hujan, debunga, dan kita tambah satu lagi, kapal terbang dalam cerita yang disebut oleh pilot emas tu. Seterusnya kalau kita perhati daripada ayat 26 sampailah kepada ayat yang ke-42 ni, Allah Ta'ala cerita berkaitan dengan permusuhan iblis dengan Adam. Ni cerita sama seperti surah Al-Baqarah. Sama juga kita teruskan, kalau kita tengok ayat yang ke-51 sampailah kepada ayat yang ke-75. Ini cerita tetamu malaikat yang datang bertemu dengan Nabi Ibrahim. Mereka membawa dua misi. Satunya misi nak cerita Nabi Ibrahim akan mendapat anak lelaki yang bernama Ishak, dan misi kedua meneruskan perjalanan mengarahkan Nabi Lut alaihi salam meninggalkan negeri dia, sebab
kaum Nabi Lut akan dimusnahkan Allah. Ini dalam ayat-ayat ini. Cuma satu yang kita menarik, ayat yang 75. Allah Ta'ala kata apa? Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya pada cerita yang demikian itu, cerita Nabi Lut, cerita Nabi Ibrahim alaihi wassalam, Allah kata la ayat, mempunyai tanda-tanda kekuasaan Allah, lil mutawassimin, bagi orang yang mempunyai firasat. Al-mutawassimun ini ulama tafsir kata al-mutafarrisun. Jadi cerita firasat ni ada ke tidak dalam Quran? Ada, disebut. InsyaAllah nanti bila sampai surah Al-Qasas, saya akan bagi contoh orang yang benar firasatnya. Dan surah Hijr ini juga antara keistimewaan dia cerita mengenai Al-Fatihah. Ayat yang ke-87. Allah kata, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ, kami telah beri kepada kamu Muhammad, سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang dimaksud ke-7 ayat yang diulang ini adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah ada 7 ayat dan kita selalu ulang dalam solat kita. Dan yang terakhir sekali, akhir surah Hijr ayat 97 sampai 99, Allah Ta'ala kata, kami tahu sempit dadamu kerana kata-kata mereka terhadapmu wahai Muhammad. Ini kata-kata orang Mekah. Allah Ta'ala pun ajar pada Nabi cara nak mengatasi keresahan jiwa itu. Allah kata, mu kena semayang. Ayat yang ke-98, 99. Semayang. Maksudnya semayang itu boleh merawat duka jiwa. Cuma ayat yang ke-99 ini ramai ada setengah pihak yang membawa ajaran sesat. Dia silap tafsir ayat yang ke-99. Dia kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu wahai Muhammad sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Al-yaqin di sini bukan yakin yang kita faham secara literal. Tapi al-yaqin di sini maksudnya adalah mati. Maksud Nabi pun diarahkan beribadat sampai datang kepada Nabi mati yang diyakini sampai. Sebab tidak pernah ada orang yang tak mati. Daripada dulu sampai sekarang. Ada, semua mati. Kemudian surah berikutnya dalam juz 14 ni yang mengambil hampir sebahagian besar juz 14 adalah surah An-Nahl. Nahl ni lebah. Sebab dalam ni ada cerita bagaimana Allah Ta'ala berikan ilham secara semula jadi fitrah kepada lebah untuk mencari makanan. Dan surah ini juga disebut sebagai surah An-Ni'am. Kenapa? Kerana banyak dalam ini Allah Ta'ala ceritakan mengenai nikmat-nikmat dia. Nikmat yang kita anggap kecil tetapi disebut secara terperinci. Dan saya tak nak ulas semua nikmat-nikmat itu. Kita ambil beberapa ayat sahaja yang boleh menarik perhatian kita. Antara contohnya, saya nak tarik perhatian tuan-tuan sekalian kepada ayat yang ke-43. Allah Ta'ala sebut, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Kami tak pernah utus kepada sebelum kamu wahai Muhammad untuk jadi nabi melainkan lelaki-lelaki. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Maka tanyalah orang yang berpengetahuan kalau kamu tak tahu. Ayat ni sebenarnya biasa kita dengar فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. Ahli dzikr di sini kalau ikut tafsiran konteks sebenarnya ayat ini adalah ahli kitab Yahudi Nasrani di Madinah. Sebab antara pertikaian yang ditimbulkan oleh orang Makkah untuk menjadi alasan mereka menolak Rasulullah adalah Rasulullah seorang manusia biasa. Mereka nak supaya Nabi itu Rasul diutus dalam kalangan malaikat. Lalu Allah pun tak kata, Allah tak kata apa? Daripada pangkal surah, tak pernah ada malaikat. Manusia semua dilantik sebagai Nabi. Kalau kamu tak percaya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Pergilah tanya ahla dzikri ataupun ahli kitab yang ada knowledge dalam kitab mereka. Ada ke tidak para rasul diutus dalam kalangan malaikat? Dan sudah pasti jawapannya tidak ada. Semua Nabi diutus dalam kalangan manusia. Dan antara yang boleh kita ambil perhatian juga pada ayat yang ke-66. Ayat ini menjadi kaedah asas dalam fiqh mengenai hukum istihalah. Istihalah ni perubahan sifat sesuatu perkara yang boleh membawa kepada perubahan hukum. Allah kata apa? Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya pada kamu, pada binatang ternak itu ada pengajaran. Kami beri minum kepada kamu daripada perut susu itu, perut binatang ternak itu, susu yang bersih, sedap untuk diminum, tetapi susu itu munculnya di antara darah dan juga najis. Ini proses istihalah ataupun transformation. Contohnya, mula-mula sekali kita kata tuak itu halal. Kemudian kerana proses mula jadi, molekul yang berubah, dia menjadi masam. Lalu menjadi sesuatu yang memabukkan, haram. Kemudian selepas beberapa ketika, dia bertukar pula menjadi
cuka, lalu dia kembali halal. Jadi ini antara proses istihalah dan antara ayat yang biasa digunakan untuk menceritakan mengenai istihalah ataupun transformation mengenai bahan-bahan tertentu ciptaan Allah adalah pada ayat yang ke-66. Kemudian ayat 68 sehingga 69 ini Allah Ta'ala cerita mengenai bagaimana Allah Ta'ala ilhamkan kepada lebah untuk mengumpulkan madu, dan disebut di sini madu itu menjadi ubat kepada manusia. Lagi banyak isu. Ayat yang ke-90. Ayat ini antara ayat yang paling lengkap. Dikatakan ayat yang paling lengkap menceritakan arahan dan juga larangan Allah dalam Al-Quran. Ayat 90. Allah kata innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba sampai habis ayat. Dan ayat ini dikatakan menceritakan secara lengkap isi kandungan Islam itu sendiri. Dan seterusnya ayat 91, 92 ni Allah Ta'ala arahkan kita supaya berpegang teguh kepada janji. Jangan kerana pihak satu lagi, pihak yang baru itu lebih kuat daripada kita, lalu kita tinggalkan perjanjian dengan pihak yang lama. Dan ayat 91, 92 ini sangat sesuai untuk menegur dalam konteks Malaysia, untuk menegur wakil rakyat yang dipilih atas tiket parti tertentu. Selepas mereka menang, untuk kepentingan peribadi mereka lompat parti lain. Dan kedua-dua ayat 91-92 ini sangat sesuai dijadikan teguran kepada mereka. Seterusnya bila kita baca Al-Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mana arahan itu? Arahan itu disebut dalam surah An-Nahl ayat 98. Allah kata fa idza qara'tal Quran, bila kamu baca Al-Quran apa kamu akan buat? Fasta'idz billah, mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang dirijam. Inilah yang menjadi asas kepada lafaz isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Seterusnya tuan-tuan, ayat yang ke-106, kepentingan menjaga nyawa apabila dipaksa. Ayat 106 ini Allah Ta'ala turunkan menceritakan siapa kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, yang mana satu family telah ditangkap, diseksa, ibunya meninggal, ayahnya meninggal, diseksa oleh musyrikin Quraisy. Lalu mereka paksa Ammar untuk murtad. Lalu Ammar mengisytiharkan dia murtad. Lepas tu dia jumpa dengan Nabi dalam keadaan tangisan. Lalu Nabi kata, tak apa, kamu nak jaga nyawa, hati kamu penuh dengan iman. Jadi Allah Ta'ala ceritakan situasi itu pada ayat 106 surah An-Nahl. Dan yang terakhir sekali antara keistimewaan yang sangat ketara pada surah An-Nahl adalah kepentingan berdakwah pada ayat 125. Bagaimana Allah Ta'ala kata berdakwah dengan 3 cara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Serulah mereka kepada jalan Tuhan kamu dengan bijaksana, dengan peringatan yang baik, dan juga kalau perlu berdebat dengan cara yang terbaik, menjaga akhlak, tidak sampai emosi ataupun menyerang peribadi lawan. Walaupun kita mengajak orang di hujung ayat 125, Allah Ta'ala sebut inna rabbaka huwa a'lam, tapi Tuhanmu yang paling mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Tidak semestinya kita berdebat, kita ajak orang kepada kebaikan, kita rasa dia lah manusia yang paling teruk, kita yang paling benar. Bukan begitu. Kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan kita sementara sebagai sebab hidayah kepada semua orang lain. Itulah tuan-tuan lebih kurang juzuk yang ke-14. Mudah-mudahan sentuhan sinopsis yang saya berikan pada pagi ini akan membangkitkan lagi semangat kita untuk membaca dan tadabbur Al-Quran juzuk yang ke-14. InsyaAllah kita jumpa besok untuk sinopsis juzuk yang ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.